Bayangkan anda pergi kenduri, tengok dulang kuih muih, tinggal seketul je. Orang lain dah sapu, tinggal anda dengan harapan. Macam itulah rasa dunia bila bekalan Bitcoin cuma 21 juta untuk semua manusia, syarikat dan negara. Ramai fikir, aku kena ada satu BTC baru power. Padahal episod hari ini nak pecahkan mitos tu. Zero Pusa Sum Zion BTC pun boleh jadi meaningful bila anda faham matematik kekurangan. Yang penting bukan saiz pinggan, tapi apa isi pinggan. Konsepnya mudah. Bila benda terhad dan semakin ramai nak, setiap keping kecil tu makin berharga. Macam kerusi dekat stesen LRT waktu puncak. Bukan kerusi bertambah, penumpang yang bertambah. Kita akan bandingkan Bitcoin dengan benda-benda dunia sebenar. Emas, minyak, rumah, tanah, malah bilangan jutawan untuk bagi perspektif. Bukan nak overhype, cuma nak buka minda, kecil tak bermakna. Saya tak suruh anda gadai motor ataupun jual koleksi Funko Pop. Ini sesi kira-kira santai, bukan seminar jutawan segera. Pegang kopi, tarik nafas, kita masuk modul Celsonok 9 BTC 101. Kalau anda rasa lewat, tenang. Kapal ni panjang, cuma jangan tidur di jeti. Kita belajar dulu, baru jalan. Yang penting, fokus jangka panjang, bukan degupan jantung carta 5 minit. Oh ya, standard memo. Ini hiburan plus pendidikan. Kalau esok harga turun, jangan marah mikrofon. Kalau naik, jangan lupa belanja teh tarik. Terlambat. Perasaan terlepas kapal ni normal. Kita semua pernah tengok harga semalam, menyesal hari ini. Tapi matematik kekurangan tak kenal masa. Yang penting posisi kecil plus masa panjang. Fikir macam tabung shilling. Hari pertama nampak kosong. Lepas setahun, tiba-tiba berat macam dumbbell. Niro Ponson 9 BTC hari ini mungkin cuma shilling. Tapi masa dan adopsi boleh jadi tabung berat. Jangan bandingkan episod pertama anda dengan episod 100 orang lain. Ada yang start 2013, ada yang 2020, ada yang semalam. Yang membezakan disiplin, ilmu dan tidak FOMO. Setiap kali TikTok jerit to the moon. Terlewat sebenarnya ilusi bila aset tu terhad dan penggunaan makin meluas. Bila pengguna, syarikat dan negara bertambah, soalan bukan kenapa aku lewat, tapi berapa unit kecil yang aku mahir urus hari ini. Strategi mudah, belajar dulu, mula kecil, konsisten. Tak perlu jadi pakar kod, cukup faham risiko, cara simpan, dan kenapa bekalan 21 juta itu special. Ilmu kurangkan stres, bukan tambah. Dan kalau ada yang mengejek, sikit je, senyum balik. Lebih baik mula kecil secara bijak daripada besar secara cuai. Dalam kripto, rendah ego, paksu panjang umur. Kekurangan, Bitcoin ada hard cap 21 juta. Itu undang-undang alam untuk rangkaian ni. Ia tak boleh diundi esok lusa untuk jadi 50 juta. Ini beza dengan duit fiat yang boleh expand waktu gawat. Setiap Shia 10 minit, blok baru. Setiap 210,000 blok, ganjaran berkurang, halving. Itu macam jam biologi yang buat bekalan baru makin perlahan. Lama-lama, emas digital ni makin sukar dicari. Kekurangan yang boleh disahkan, verifiable scarcity ni jarang dalam sejarah. Emas sukar, tetapi masih boleh lombong lebih. Tanah terhad, tetapi ada lokasi baru dibangunkan. Bitcoin, kodnya menetapkan ceiling. Nilai jangka panjang muncul bila permintaan meningkat atas bekalan yang tegar. Formula ringkas, ramai nak plus, tak boleh cetak perabas, tekanan harga ke atas, dengan syarat rangkaian kekal berguna dan selamat. Kekurangan ini bukan untuk menakutkan anda, tapi untuk jelaskan kenapa unit kecil pun bernilai. Macam pepperoni, nipis tapi sedap. Satoshi, pecahan BTC, memudahkan pemilikan kecil tanpa rasa tak cukup. Dan ya, volatility wujud. Kekurangan tak halang roller coaster jangka pendek. Ia cuma menerangkan kenapa jangka panjang selalu berpihak pada yang sabar. Banding dengan emas anggap emas sebagai abang long asset scarce. Setakat anggaran, ada manakspan 95 billion ounce emas di dunia. Bandingkan dengan 21 juta BTC, lebih padat, lebih ringkas. Kiraan kasarnya memberi nisbah kira-kira 1 BTC 3,3 ounce emas. Ini bukan ramalan harga wajib jadi, tapi cara memvisualkan betapa padatnya nilai bila bekalan kecil. Kalau 1 ounce emas 3,382, nisbah itu memberi bayangan 1 BTC, 1,1 bosan ribu ras. Sekali lagi, ini ilustrasi nisbah, bukan tarikh keramat. Jangan jual kucing dulu. Apa yang penting? Emas dah ratusan tahun jadi penyimpan nilai. Bitcoin tak berniat membunuh emas, tapi menawarkan versi digital. Mudah dibahagi, mudah dipindah, sukar dipalsukan. Bezanya nyata pada mobility. Pindahkan 10 kilo emas dan tengok bahu anda protes. Pindahkan BTC, beberapa minit plus fee. Keduanya rare, cuma logistiknya berbeza zaman. Jika emas boleh hidup bersama saham dan hartanah, BTC juga boleh hidup sebagai lapisan nilai baru, terutama untuk generasi digital. Banding dengan minyak mentah, minyak itu nadi industri, Bitcoin itu nadi jaringan nilai digital. Ada 57 triliun tong minyak di dunia. Angka besar yang buat kita rasa kecil. Bahagi dengan 21 juta BTC, 1 BTC 75,000 tong, nisbah kasar.
Letak harga contoh, keluarlah bayangan 1 BTC 525 balas. Tak bermakna harga wajib jadi begitu. Ini cuma cermin untuk nampak skala nilai bila dibandingkan dengan komoditi gergasi. Perbezaan asas, minyak dimakan, consumable. Bila guna, stok berkurang. Bitcoin tak dimakan, ia disimpan, dipinjam, dijadikan cagaran. Fungsinya lebih seperti lapisan kepercayaan. Dalam geopolitik, minyak ada risiko bekalan fizikal, perang, embargo, logistik. Bitcoin ada risiko digital, kunci, jagaan, regulasi. Dua dunia, dua set cabaran. Analogi minyak bantu kita nampak bahawa 0.09 BTC bukan sangat kecil bila anda fikir dalam skala komoditi global. Nisbah kadang lebih berkuasa daripada nombor mutlak. Moralnya, nilai itu relatif. Tukar perspektif, bertukar rasa kecil. Jadi, okey, faham sekarang. Banding dengan populasi dunia manusia mak $8 bilion, BTC 21 juta. Kira-kira 0.263 BTC seorang jika diagih rata. Atau lebih mudah, plus 381 orang berkongsi 1 BTC. Cukup untuk penuhkan satu dewan ceramah. Tanya diri, kalau 381 orang perlu kongsi sebiji kek, adakah irisan kecil itu tak bermakna? Atau tiba-tiba semua orang jadi sangat menghargai serbuk kek? Inilah sebab Satoshi, pecahan BTC, penting. Anda tak perlu 1 BTC untuk faham nilai. Anda perlukan pecahan plus masa plus disiplin. Realitinya, tak semua 8 bilion berminat. Tetapi bila adopsi bergerak dari 1% ke 5% ke 10%, tekanan pada bekalan mula terasa. Rantaian logiknya mudah, kesannya mendalam. Anda tak lawan seluruh dunia. Anda berlumba dengan kadar adopsi. Lagi ramai faham, lagi ketat kerusi kosong. Nora Barela 9 BTC dalam dunia 8 bilion bukan kecil. Ia tiket masuk ke stadium yang kerusinya terhad. Duduk dulu, popcorn menyusul. Banding dengan syarikat. Bayangkan 359 juta syarikat di dunia beratur macam konvoi lori. Setiap satu nak secebis Bitcoin untuk panaskan enjin kewangan mereka. Bila diagih rata, kira-kira 0.08 BTC seorang je. Tiba-tiba, Krams pun rasa premium. Di bilik mesyuarat, CFO kira, kalau simpan 0.058 BTC sekarang, esok tak payah buat 5 slide jelaskan kenapa kita ketinggalan. Begitulah cara FOMO corporate lahir, bukan sebab meme, tapi sebab matematik bekalan. Syarikat tak semestinya beli untuk gamble. Mereka suka treasury diversification. Sedikit emas, sedikit bond, sedikit BTC. Kalau yang kecil pun mahu tempat, apatah lagi yang tersenarai? Masalahnya, bila 0.058 BTC per syarikat jadi norma, pembelian serentak boleh jadi macam jualan 11-11, stok habis, harga terbang. Dalam aset terhad, belian kecil berskala besar ialah ombak besar. Ada juga syarikat guna BTC sebagai cagaran untuk pinjaman murah. Bukan nak jual, cuma nak guna tanpa melepaskan. Ini trend. Jangan jual aset, aktifkan aset. Kaitan reputasi pun penting. Syarikat yang awal bertindak akan dilihat inovatif, yang lambat akan buat kenyataan media panjang lebar. Kami sedang mengkaji frasa paling mahal dalam dunia pantas. Syarikat bukan robot, mereka tengok pesaing. Bila satu industri benchmarkkan BTC di treasury, yang lain ikut demi tak mau jadi terakhir. Aliran ini tak perlukan semua 359 juta bergerak. Cukup beberapa peratus. Aset terhad suka kumpulan kecil yang yakin, itu sudah cukup mengetatkan bekalan. Bila permintaan institusi menyusup senyap, carta harga jadi vokal. Ironinya, yang senyap berfikir awal, yang bising mengejar kemudian. Banding dengan keluasan tanah-tanah di bumi kira-kira 3,56 juta ekar. Jika dibahagi dengan 21 juta BTC, bayangan kasarnya, 1 BTC 1,742 ekar. Kedengaran pelik, tapi analogi ini bantu otak faham nisbah kekayaan. Bayangkan anda pegang 0.9 dan BTC. Dalam metafora tanah, itu ibarat sebidang kecil, tapi tetap tanah bukan angin. Di bandar, sekangkang kera pun berharga bila semua orang berebut. Bezanya, tanah perlukan geran, cukai, pagar, dan jiran suka karaoke. Bitcoin perlukan penjagaan kunci dan disiplin. Dua-dua ada kos, satu fizikal, satu mental. Tanah tak boleh dipindah merentas sempadan dalam 10 minit. BTC boleh. Tanah boleh diambil alih jika berlaku krisis politik. BTC, jika self-custody kemas, lebih kebal. Dalam sejarah, mereka yang pegang tanah strategik menang jangka panjang. Dalam era digital, mereka yang pegang tanah nilai, BTC, mungkin nikmati kesan serupa. Bukan sebab sewa, tapi sebab kekurangan. Sekecil mana pun lot anda, ia tetap lot. Bila bandar ekonomi digital berkembang, lot kecil terasa besar. Perspektif mengubah rasa milik. Tiada siapa kata tanah tak turun nilai, pasaran bergerak cyclical. BTC pun sama, naik turun. Bezanya, bekalannya kekal tegar, peta tak tiba-tiba jadi 2 kali ganda.
Kalau anda faham harga tanah naik kerana lebih ramai mahu tinggal di situ, senang faham BTC, lebih ramai mahu tempat di rantai nilai, lebih mahal plot yang tinggal. Analogi ini bukan suruh jual kebun getah untuk BTC. Ia sekadar peta mental untuk faham mengapa pecahan kecil tak patut dipandang kecil. Banding dengan perumahan. Ada 2.3 bilion unit rumah di dunia. BTC kekal 21 juta. Nisbah kasarnya, plus 0.09 BTC per rumah. Tiba-tiba tajuk episod ni terasa relevan. Bayangkan setiap rumah ditak dengan 0.09 BTC dalam dunia nisbah. Bukan maksud bayar rumah dengan BTC sepenuhnya. Ini cara kita menilai betapa padatnya nilai setiap pecahan. Jika 1 BTC 11 unit rumah secara nisbah, maka swap 9 BTC pecahan rumah. Bunyinya kelakar, tapi inilah cara memvisualkan kekurangan bila skala dunia dibanding dengan bekalan tetap. Perumahan ada kos selenggara, cukai pintu, paip bocor, BTC ada kos jagaan, hardware wallet, OPSEC, disiplin tak tertekan, butang jual masa merah, rumah boleh disewakan, BTC boleh dikerjakan melalui pinjaman, cagaran dengan risiko yang perlu difahami. Dua-dua boleh aktif, dua-dua perlu pengurusan. Di lokasi panas, studio kecil pun jadi rebutan. Dalam BTC, Satoshi pun jadi rebutan bila adopsi meluas. Size bukan isu, demand ialah isu. Tak semua orang mahu jadi tuan rumah, ada yang sekadar mahu simpan nilai. BTC ialah nilai pekat yang boleh dipecah-pecah tanpa retak dinding. Analogi rumah mengajar, walau kecil, milikan tetap milikan. Yang penting, urus elok-elok dan jangan terbakar sebab wiring salah. Sama ada wiring elektrik atau wiring emosi masa pasaran jatuh. Kesedaran nilai. Pada satu titik, anda sedar perbandingan ini bukan tentang emas, minyak atau rumah semata, ia tentang segala benda yang orang mahu, buat dan jual dibahagi pada bekalan tetap. Setiap barangan atau servis ialah arus nilai. Bitcoin tak ganti semua arus, tapi boleh jadi meter asas untuk mengukur sebahagian daripadanya. Macam inci untuk jarak. Mindset berubah dari berapa dolar satu benda kepada berapa satoshi satu benda. Itu bukan kultus. Itu latihan minda untuk faham kekurangan. Bila anda menilai makan malam, tiket kapal terbang atau tuition anak dalam satoshi, anda mula nampak pola. Barang bertambah, satoshi tetap. Laju air meningkat, bekas tak berubah. Ini tak jadikan fiat tak berguna. Fiat tetap medium harian. Cuma BTC boleh jadi akaun nilai yang lebih sukar dirombak oleh musim politik. Dengan latihan, anda mula bajet dalam satoshi macam orang lama bajet dalam gram emas. Disiplin muncul apabila unit sukar diperbanyakkan. Dalam keadaan begini, 2B9 BTC bukan nombor rawak. Ia baris dalam lembaran bajet masa depan. Hari ini kecil, esok mungkin penentu bila pilihan makin mahal. Kesedaran nilai bukan euforia. Ia kesunyian saat anda tenang kira-kira dan tersenyum kecil sebab akhirnya matematik memihak kepada sabar. Serius? Dalam 20 tahun, jumlah barangan dan servis hampir pasti bertambah. Populasi, infrastruktur, teknologi, semuanya menambah barang. BTC masih 21 juta. Nisbahnya makin ketat, bukan makin longgar. Serius bukan bermakna kaku. Anda boleh bergurau sambil faham aritmetik ini. Komedi di atas pentas, kalkulus di belakang pentas, dua-dua penting untuk tahan lama. Ramai kagum dengan 1 BTC, tapi realitinya 0.01 atau 0.009 BTC pun boleh jadi perbezaan besar apabila garis masa dipanjangkan dan adopsi berkembang. Volatility tetap kawan yang bising. Dia menjerit di telinga setiap minggu. Tugas anda, pasang earplug yang namanya ilmu, rancangan, dan horizon masa. Simpan dengan selamat itu bukan opsional. Seed phrase bukan caption Instagram. Ia kunci peti besi. Tulis betul, simpan betul, ajar waris. Jangan ikut langkah viral semua all in. Hidup perlukan tunai, dana kecemasan, dan tidur lena. BTC bukan ganti bantal. Ia alat dalam toolbox. Mereka perlu downstream strategi berjadwal kecil-kecilan. Konsisten mengalahkan genius bermusim. Dalam dunia bekalan terhad, masa adalah juru runding terbaik. Serius di sini bermaksud hormat pada matematik dan risiko. Anda boleh ketawa, tapi jangan lupa kira. Although kita dah lihat nisbah dengan emas, minyak, syarikat, tanah, rumah, semuanya mengarah kepada satu idea. Bekalan tetap menukar cara kita menilai kecil dan besar. Terlewat ialah naratif emosi. Naratif matematik ialah berapa pecahan yang mampu anda urus, berapa lama anda boleh pegang, dan seberapa kemas anda menyimpan. Mindset Satoshi membantu. Bila unit kecil diberi nama dan makna, psikologi tak cukup bertukar jadi boleh mula. Anda tak perlu jadi pelari terpantas. Jadilah pelari yang tak berhenti. Konsisten melampaui timing,
terutama bila pintu masuk sentiasa buka 24/7. Pembelajaran mengurangkan ketakutan. Faham asas jagaan, cukai setempat, dan risiko platform. Pengetahuan lebih murah daripada kerugian, komuniti membantu. Ikut sumber yang baik, tapis hype, dan hargai orang yang membetulkan salah faham anda tanpa menjual kursus 599. Mau setiap orang dia ada graf hidup sendiri. Kerjaya, keluarga, komitmen. Letakkan BTC pada tempat yang sesuai dalam graf itu. Bukan di luar, bukan di atas kepala. Apa yang kita buat hari ini kelihatan kecil. Apa yang kita ulang bertahun-tahun kelihatan legenda. Nofrosanon bilang BTC mungkin sekadar permulaan cerita yang baik. Rumusan bukan titik noktah, ia koma yang panjang. Perjalanan diteruskan dengan langkah kecil yang konsisten. Ini kandungan pendidikan dan hiburan, bukan butang cepat kaya. Mikrofon kami tak bersambung ke Federal Reserve atau bursa mana-mana. Bukan nasihat pelaburan. Kami tak pegang lesen penasihat, tak ada bola kristal dan tak kenal pakcik dalam di Wall Street. Jika naik, tahniah. Jika turun, jangan tuntut resit. Buat kajian sendiri di YOR. Semak sumber, faham risiko, dan jangan jadikan klip 30 saat sebagai tesis hidup. Matematik suka kesabaran, bukan caption. Cukai dan peraturan berbeza ikut negara. Tanya profesional bertauliah, bukan komen paling lucu di media sosial. Keselamatan nombor 1. Jaga seed phrase, guna 2FA, elak pautan meragukan. Not your keys, not your coins, dan tolong, jangan letak seed dalam notes bus final2.txt. Volatility wujud. Hanya laburkan amount yang anda mampu tanggung jika carta jadi drama. Teh tarik tetap teh tarik. Jangan gadai ketenangan. Pandangan boleh berubah. Pasaran bergerak, polisi berubah, kopi tumpah. Kami kemas kini sebaik mampu, tapi masa nyata suka main kejar-kejar. Sokong dengan tenang. Like, komen, subscribe kalau berguna. Keputusan kewangan tetap milik anda. Kita gelak bersama, belajar bersama, dan bernafas panjang bila merah.